Okey, kita sambung tajuk tema Mekanik Newton bab 1 daya dan gerakan 2. Okey, cikgu ada contoh soalan lain-lain bentuk. Kita tengok pada contoh soalan yang pertama. Okay, contoh soalan ni ada sebuah sebatang pokok apple. Okay, di sini ada jisim apple M 500 gram, kejutan graviti 9.8 2, tentukan rintangan udara R. Okey, kita tengok apa yang berlaku pada buah apple. Okay, buah apple ini jatuh pada pecutan A sama dengan 9 ms kuasa negatif 2. Bila buah jatuh, apa daya yang ada pada buah apple itu? Mesti ada daya yang ke atas dan ada juga daya yang ke bawah. Kita buat dulu FBD-nya. Mula-mula buatkan bulatan ni. Bulatan ni untuk mewakilkan apple ni lah. Ada daya yang ke atas, R. R di sini bukan tindak balas normal ya. R di sini cikgu refer pada buku teks juga. R kat sini dia guna untuk rintangan udara. Sebab kita tak boleh guna R sebagai tindak balas normal sebab dia tidak bersentuhan dengan apa-apa di bawahnya. Daya yang kedua pula adalah yang ke bawah adalah W, berat dia. So kiri paksi X tak ada, hanya paksi Y. Arah pecutan objek. Objek tu jatuh ke bawah, maksudnya arahnya pun ke bawah. So arah pecutan objek tu pengiraan arah pecutan objek A ke bawah. So arah daya paduan ke mana? Kita kena refer pada arah pecutan objek. Kalau pecutan ke bawah, arah daya paduan juga ke bawah. So daripada hukum Newton kedua, F sama dengan MA. F ni W tolak R. Kenapa W tolak R? Sebab kan cikgu cakap tadi pecutannya ke bawah. Jadi yang ini, yang bawah ni tolak yang atas. So W tolak R dan MA. W ni kita dah belajar masa tingkatan 4. Berat kan? Berat kita dapat daripada mg, iaitu m tu jisim, g tu pecutan graviti. So ini m pun jisim, a ni pecutan. So masukkanlah nilai. Jisim apple tadi cikgu kata 500 gram. Kita kena tukar kepada kg. 500 tukar kepada kg dapat 0.5. G dah diberi pecutan graviti 9.1. R sama dengan 0.5 darab dengan 9. Mana datang 9? Dekat soalan. A sama dengan 9 ms kuasa negatif 2. Kita selesaikan, akan dapat R sama dengan 0.41 Newton. Seterusnya kita tengok contoh soalan 2. Contoh soalan 2 adalah lift. Contoh ada budak pakai jual merah ni. Lift di atas tidak bergerak. Jisim budak lelaki M sama dengan 40 kg. Pecutan graviti sama dengan 9.8 ms kuasa 2. Tentukan nilai tindak balas normal R. Ini diguna R sebagai tindak balas normal. Jadi kita kena tahu dulu apa daya yang bertindak pada objek, pada budak lelaki itulah dalam lift. Yang pertama, budak lelaki tu kan berdiri atas lift, ada permukaan bersentuhan. So mestilah ada daya yang ke atas, iaitu daya R. Yang ke bawah, sebab dia ada jisim, mesti ada weight, ada berat. So ke bawah. Bila kita lukis FBD, macam cikgu lebih suka pada Y dengan X ni. Bulatan ni mewakili budak lelaki ni. Kemudian ada daya ke atas iaitu R dan ada daya yang ke bawah iaitu W. Dia kata lift di atas tidak bergerak. Jadi ada tak pecutan? Mestilah ada. Tak ada pecutan, maksudnya arah daya paduan pun tak ada. Ini cikgu dah tulis dash kat sini. So dari formula hukum Newton kedua, F sama dengan A.
Okay, F tu sama dengan kosong sebab A tu tiada, A tu sifar. So F pun automatik sifar lah, tak ada daya paduan. Tapi kita boleh tahu R tolak W, biasa kita ambil yang atas tolak yang bawah. Melainkan dia bagi tahu arahnya, baru kita tulis yang arah tu tolak yang belakangnya lah, yang bertentangannya. Okay, so R tolak W sama dengan kosong. So R sama dengan W. Okey, dah selesai ke jawapan kita ni? Belum lagi Jangan lupa W tu kita boleh cari menggunakan mg. So R sama dengan mg. M dia dah bagi. M jisim budak lelaki 40, G 9.81. So R sama dengan 40 darab 9.81 akan dapat 392.4 Newton. Okey, kita tengok seterusnya. Dalam lift juga, tapi lift tu bergerak ke atas. Okay, kita tengok lift tu gerak ke atas dengan pecutan berapa ni? Pecutan 1.2 ms kuasa negatif 2. Okay, macam biasa kita lukis dulu FBD. Okay, daya yang bertindak pada budak ni masih sama, R dan W. R dan W sahaja. Okay, so macam biasa lukis dulu R dan W. Okay, R dengan W, bezanya cikgu lukis W ni lebih pendek, R ni lebih panjang. Kenapa cikgu lukis R ni lebih panjang? Sebab awak tengok dia naik ke atas. So maksudnya R ni mestilah lebih besar daripada W. Magnitude R ni mesti besar daripada W, barulah lift tu boleh ke atas. Okay, so arah pecutan objek A, arahnya mestilah ke atas. So A ke atas, kiraan automatik daya paduan pun ke atas. Okay, so F sama dengan MA. So sekarang ni R tolak W ke W tolak R? Okay, kalau daripada atas ni, maksudnya yang atas ni tolak yang bawah. Okay, so R tolak W sama dengan MA. R tolak dengan MG sebab W ni kita boleh cari dengan MG sama dengan A. So R masukkan nilai M40, G 9.81, M40 dan A dah bagi 1.2. Okay, so R sama dengan 444 Newton. Okey, seterusnya. Lift di atas bergerak dengan hal laju seragam. Okey, hal laju seragam. Mesti ingat hal laju seragam ada tak pecutan? Kalau hal laju seragam, hal lajunya tidak berubah. Jadi pecutan juga adalah sifar. So bila cikgu lukis daya yang bertindak pada budak lelaki ni masih sama R dan W. Tapi cuba tengok, anak panah cikgu sama panjang dua-dua tak ada panjang, tak ada yang berbeza lah. Ini menunjukkan sebab arah pecutan dia tidak memecut, tak ada pecutan. So arah pecutan dash kat sini cikgu dah tulis, arah daya paduan pun dash tak ada. So F sama dengan MA. Sekarang ni R tolak W ke W tolak R? Okey, kita biasakan ambil yang ke atas adalah positif. So F sama dengan kosong, R tolak W sama dengan kosong, R sama dengan W. R macam mana nak cari? R sama dengan MG. Sama macam lift yang pegun. Okay, hal laju seragam sama dengan lift yang pegun. Okay, so R 392.4 Newton. Okay, dah selesai contoh lift. Okay, lagi satu contoh soalan 3. Contoh soalan 3. Okay, ni ada dua objek ni. Okay, ini adalah soalan berbentuk takal. Okay, ni warna kuning ni takal, ada pemberat dan ada troli. Okay, troli berjisim 1.5 kg. Okay, cikgu lupa nak label kat sini. Sini adalah troli. Yang warna kelabu ni troli. Ditarik oleh pemberat. Pemberat ni yang warna biru melalui sebuah takal. Takal yang warna kuning. Troli bergerak dengan pecutan 3 ms kuasa negatif 2 menentang geseran 6 Newton. Pecutan graviti diberikan 9.81 ms negatif 2. Okay, sekarang ni ada dua objek. Cikgu dah bahagi dua ni, tengok kolom yang kedua. Untuk FBD ni cikgu bahagikan untuk troli dan untuk pemberat.
sekarang ni kita fokus dulu pada troli. Okey, kita buat dulu. Dia bergerak dia bergerak. Okey, kita fokus pada troli dulu. Okey, ada daya ke atas, daya ke bawah, dan ada daya yang tarikan di takal ni, dan juga ada daya yang bergeseran dekat tayar ni. So, kita buat FBD nya. Okay, paksi Y, X. Okey, kita buat bulatan. Bulatan ni untuk troli saja tau, yang cikgu bulatkan ni je, troli sahaja. So, ada daya ke atas. Daya ke atas tu apa? Istilah R, sebab daya tindak balas normal dengan dengan permukaan bawah ni. Okey, sebab dia bersentuhan. Baut yang kedua, yang bawah mestilah W. Okey. Kemudian kita tengok yang sebelah kanan pula. Sebelah kanan ada daya tarikan, cikgu label sebagai T. Dan sebelah kiri kita ada daya geseran FR. Okey. So yang ini ke T ni cikgu lukis panjang sikit daripada FR, sebab tadi kan tengok troli tu bergerak ke kanan. Maksudnya T ni mesti lebih besar daripada FR. Okey, so next kita tengok yang ni pula, fokus pada pemberat sahaja. Okay, kalau untuk pemberat mestilah ada daya yang ke atas, sebab dia bergantung, dia bersambung dengan tali. Bila bersambung ada sentuhan, dia ada daya lah yang bertindak pada objek tu. Okay, dan juga mestilah ada yang ke bawah, sebab objek ni berjisim. Berjisim maksudnya dia ada daya berat. Okey, so macam biasa, buat Y, X. Okey, buat bulatan. Bulatan ni untuk mewakili pemberat sahaja, yang cikgu bulat ni saja. Pemberat. Okey, ada daya ke atas dan ada daya ke bawah. Okey, daya ke atas ni sama juga dengan T, daya tarikan daripada tali kat sini kan. T juga sebab tali yang sama. Okey, yang ke bawah B. Okey, B ni cikgu ikut pada buku teks lah. Pemberat tu dia bagi weight sebagai B lah. Okey, maksudnya berat untuk pemberat. Sebab tu cikgu kata simbol ni terpulang pada kefahaman awak lah. Awak nak letak apa-apa huruf pun boleh, yang penting awak faham konsep dia. Okey, lagi satu, kenapa cikgu lukis T ni lebih pendek daripada B? Sebab tadi awak tengok B tu bergerak ke bawah, so maksudnya B tu mesti lebih besar daripada T nilai dia. Okey, so kita tengok pada soalan. Bandingkan berat troli W dengan R. Okay, dia suruh kita tengok troli dulu. Sekarang ni fokus pada troli yang ini sahaja, jangan abaikan yang pemberat ni dulu. Okay, dia suruh bandingkan R dengan W. Okay, kita kena tengok dulu objek tu bergerak ke mana. Okey, kita tengok arah pecutan dia ke kanan. Okay, so cikgu tulis kat sini arah pecutan ke kanan. Tak ada kena-mengena dengan paksi Y. Tak ada kena-mengena dengan paksi Y. So, automatik daya paduan kita adalah R sama dengan W. Okay, R ni nilainya dia bukan dia gerak naik ke atas ke bawah pun. Dia bergerak ke kanan. So, maksudnya R sama dengan W. Okey, soalan nombor 2. Hitung daya paduan yang bertindak ke atas troli. Okey, yang ini hitung daya paduan, kita guna F sama dengan MA. Okey, M untuk troli dia dah bagi dah 1.5 kg. A dia dah bagi 3 ms kuasa negatif 2. Masukkan je nilai 1.5 darab 3 dapat 4.5 Newton. Okey, kita teruskan kepada soalan nombor 3. Soalan nombor 3, hitungkan tegangan benang yang menarik troli itu, T. Okey, kita masih fokus pada troli lagi sebab dia bercerita pada pasal troli lagi. Okey, kita tengok mana satu T. Okay, T di paksi X. T di paksi X. Okey, maksudnya pecutan dia ke paksi X juga. Daya paduan pun adalah sebab tengok arah pecutan ke kanan. So, cikgu labelkan ke kanan. So, arah daya paduan pun ke kanan. Jadi, yang kanan ni mesti tolak
yang kiri. Okey, so kita tulis dulu F sama dengan MA sama dengan 4.5 Newton. 4.5 Newton ni kita dapat kat soalan nombor 2 tadi. Okey, yang M darab A tu. Okey, sekarang ni daya paduan. Daya paduan kita T tolak FR. Kenapa T tolak FR? Tengok kepada arah pecutan ni. Yang ni tolak yang belakang. So T tolak FR sama dengan 4.5. Okey, FR dia bagi tak? Okay, FR dia dah bagi ni, geseran 6 Newton. So T tolak 6 sama dengan 4.5. Okay, tak selesai lagi, kita nak dapatkan T. Ni pindah sini, T sama dengan 10.5 Newton. Okey, setakat ni boleh faham kan? Okay, seterusnya kita tengok kepada soalan nombor 4. Okay, berapakah jisim bagi pemberat M? Okey, sekarang ni dia dah masuk kepada pemberat. Tak ada kena-mengena dengan troli dah. Tak ada cerita pasal troli dah. Pemberat saja. Okey, so kita fokus kepada pemberat. Tengok FBD pemberat ni. Okey, kita tengok. Kalau pemberat, arah pecutannya ke mana? Okey, arah pecutannya ke bawah Pecutannya ke bawah. So, arah pecutan A ni ke bawah. F pun ke bawah. Okay, so daripada F sama dengan MA. Okay, so sekarang ni B kena tolak dengan T. B tolak T. Sebab arah pergerakan pecutannya di arah B ni kan. So B tolak T sama dengan M darab 3. Okay, kenapa kita tak guna yang tadi tu? Yang nilai 4.5 Newton tu. Sebab tadi tu troli tak ada guna-guna dengan pemberat. So sekarang ni kita kena fokus ini pemberat sahaja. So M kita tak tahu, kita nak cari M 3. Okey, tapi T ni kita tahu tak? Okey, T ni kan kita dah cari tadi dekat soalan nombor 3. So masukkanlah nilai T tadi yang kita dapat 10.5. So B ni sama dengan mg. Mg kan cikgu kata ini berat untuk pemberat. So kita buat simbol B untuk supaya tak confuse lah dengan atas ni W. So M 9.81 tolak 10.5 ni dapat daripada soalan 3. 3M ni yang ni atas ni. Okay, so kita selesaikan 9.81 M ni pindah sini jadi tolak. Ni pindah sini jadi buang negatif jadi positif. Okay, so 6.81 M sama dengan 10.5. So M jisimnya adalah 1.54 kg. Okay, setakat ni rasanya boleh faham. Okay, cikgu ada sediakan bahan dalam bentuk PDF. Boleh tengok dekat description dan awak boleh download lah daripada situ. Boleh buat sebagai rujukan awak lah. Okay, terima kasih kerana menonton. Bye.